ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang mengurniakan segala nikmat kepada kita. Kerana itu kita acak kali kita kena sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam yang masih kekal dengan kita sehingga saat ini. Seterusnya dengan nikmat-nikmat yang lainlah, yang kalau kita hitung nikmat tersebut tidak terhitung nilainya. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghargai nikmat Allah, kita sama-sama menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk kepada adab pergaulan dan persahabatan kita dengan Khaliq. Khaliq ni bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya pencipta. Adab kita dengan pencipta kita Allah. Khaliq, kita makhluk maksudnya yang diciptakannya, iaitu Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk. Dialah Al-Khaliq yang menjadikan kita, menghidupkan, mematikan, mengurniakan rezeki, mentakdirkan qada dan qadar kita, sama ada izin kauni qadari ataupun izin syar'i. Izin kauni qadari maksudnya takdir hak buruk. Benda tu kita tak si berlaku pada kita. Contohnya apa? Jatuh lokal, jalan-jalan jatuh lokal, kita tak sih. Tapi jatuh juga lokal, itu dipanggil takdir Allah, dipanggil benda tu kita tak sih tapi jadi benda buruk, maka dipanggil izin kauni qadari. Manakala kita dapat tunai solat, kita dapat puasa, tunai zakat, buat amal ketaatan, kebajikan, ini semua adalah izin syar'i, yang mana Allah yang mengizinkan kita taat kepadanya juga. Maka bersyukur kita kepada Allah. Kita takkan dapat mengingati Allah, mentaati Allah, melainkan Allah dulu mengingati kita dan menghendaki kita mentaatinya, berada dalam jalan atas jalan ibadah. Kerana inilah taufik hidayah oleh Allah kepada kita. Tuan pai dirahmati oleh Allah, muka surat 150. Muka surat 150. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, bila mana hati kamu hancur dan berduka kerana kecuaianmu pada hak agamamu, maka dialah temanmu dan tetap bersamamu. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis kursi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku di sisi mereka yang hancur hatinya kerana mengingatiku. Bila mana hati kita hancur, hancurnya sedih, menyesal rasa. Bukan putus asa dah, putus asa dosa besar. Maksud dia hancur berduka ni, sedih menyesal di atas kemaksiatan dan kecuaian kita pada hak agama kita. Cuai menunaikan solat, terlewat bangun subuh, tengok-tengok pukul 7.30 dah, matahari naik dah. Allah, kita pun rasa menyesal. Aku main futsal semalam ni, bangun lewat, Allah menyesalnya. Futsal tinggal solat, Allah rasa berdosa kita, rasa cuak kita, sakitnya hati dengan perbuatan kita sendiri.
Rasa seperti itu mulia di sisi Allah kerana kita sedar kelalaian, kemaksiatan, kecuaian kita. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menjadi teman kita, bersama dengan kita, mendengar rintihan kita, mengetahui isi hati kita. Tuan-tuan dirahmati Allah, begitu juga orang yang bersedih di atas ujian yang menimpa dia. Bertubi-tubi tertimpa ujian, dia melalui ujian yang sangat hebat, yang mungkin orang lain tak tahu, dia je tahu. Orang lain tak rasa seperti dia je rasa. Sedih dia ketika itu menyebabkan ujian yang Allah beri itu menyebabkan dia cuai terhadap agama, tuntutan agama dia dan sebagainya lagi, menyebabkan dia makin rasa diri dia hina, rasa diri dia teruk dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama dia kekal nak kembali kepada Allah. Dalam masa yang sama hatinya ingin bergantung kepada Allah, nak Allah bimbing dia, nak jadi baik dan sebagainya. Ketika itu hadis ini diriwayatkan, kata Allah dalam hadis kursi, aku di sisi mereka yang hancur hatinya kerana mengingatiku. Rasa berdosa nak kembali kepada Allah, rasa cuai Allah nyesanya, tak dah buat lagi, nak kembali kepada Allah. Sedih di atas kecuaian, ke atas dosa, Allah bersama dengan kita sebenarnya. Kerana kalau kita, mustahil kita boleh rasa sedih di atas kecuaian, nyesal di atas dosa, melainkan Allah dulu ingatkan kepada kita, suntikkan rasa tersebut dalam jiwa kita, maka kita boleh rasa nyesal, rasa taubat, lalu kembali mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna Allah beri taufik hidayah kepada kita. Hati kita kerah bila mana kita melakukan maksiat, kita rasa dosa, rasa benda tu macam biasa. Ni bahaya. Dia rasa tak nyesal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang budak lepas SPM dia minum arak. Kita tanya, tak rasa dosa ke dia mau minum arak? Tak ustaz, rasa bangga pula. Dalam ramai-ramai orang tak rajin rasa, saya rajin rasa arak. Ni habis. Dah lawak dosa tak rasa nyesal, dah lawak dosa tak rasa berdosa. Ni tak boleh. Dosa tu dosa dah, tak rasa berdosa tu satu dosa hak lain pula. Maksiat di atas maksiat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita nak lari daripada dosa, tak mungkin kita manusia biasa ni. Seringkali terdedah dengan dosa dan kelalaian. Akan tetapi jangan sampai kita hilang rasa, yakni rasa berdosa. Dalam hidup kita memang kita tak terlepas daripada dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam tu ada salah. Wa kullu khata' wa khairu khata' taubah. Dan sebaik-baik kesilapan itu taubat. Taubat ni rasa nyesal di atas dosa kecuaian, kembali kepada Allah. Maka rasa tu jangan sampai hilang. Rasa bila kita buat dosa, rasa berdosa, rasa menyesal, cuak, rasa menyesal, tak si buat lagi, esok buat pula. Tapi rasa tu jangan sampai hilang. Rasa, kerana selagi masih ada rasa, selagi itu masih ada taufik hidayah daripada Allah SWT. Seperti kita makan nasi cicah budu. Orang tanya, rasa gana budu? Tahu tak? Tak rasa apa satu. Tak jadi makan kalau tak ada rasa. Jadi benda paling bernilai dalam ibadah, aktiviti kita adalah rasa. Rasa. Puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, semakin bertambah umur, Imam Ghazali kata, kita ni kena semakin bertambah ilmu. Nak tahu berkat umur di mana, bertambah ilmu. Semakin
naik umur kita tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, semakin bertambah ilmu, itulah berkat umur kita. Semakin bertambah ilmu, nak tahu ilmu tu berkat ke tak, maka semakin bertambah amal. Kalau berilmu tak beramal, tak berkat ilmu tu. Bila bertambah ilmu, tambah amal, berkatlah ilmu tersebut. Bila bertambah amal, nak tahu amalan tu berkat ke tak, dia akhir sekali bertambah ke tak rasa dalam beramal. Kalau bertambah amal, tidak bertambah rasa, rasa gapo? Rasa kemanisan iman, rasa tenang, rasa sedap ibadah. Maka kalau tak bertambah, tak berkat amal tersebut walaupun sah. Jadi hak paling penting sini rasa. Rasa dalam bahasa Arab dipanggil zauq ataupun zauqi. Oh, demo naik zuk ni. Oh, tengok cerita mak kilau naik zuk aku. Gapo zuk? Naik rasa, semangat. Demo rasa kan tengok cerita mak kilau. Tahu. Tahu. Biasa je. Ni orang tak ada rasa ni. Tak ada perasaan demo ni. Tengok orang lain pergi tengok cerita mak kilau. Menangis orang tepi. Sok nangis. Masa tengok orang puai kena bunuh. Hak ngandung kena bunuh tu. Allah. Nangis. Sok menangis. Dia berlakon je. Tapi berlakon daripada cerita betul datuk nenek moyang kita. Nangis saudara. Bapa rasa sedih. Bapa rasa sedih hasil daripada amalan lakonan tu saja. Ya mari jiwa rasa. Oh, maka rasa tu bernilai. Sedap mana jak kita mak kilang sedap masa dia bocor. Tengok masa dia bocor, hak ni kena bunuh, hak ni laung takbir Allahu Akbar. Oh, dia mari zuk. Zuk dengan apa? Rasa. Rasa semangat. Sebab tu ada orang tengok cerita mak kilau. Habis tengok tu, dia bersilap lalu. Pakar tanjuk pergi tengok cerita mak kilau. Bapa? Rasa semangat. Zuk. Itu. Dalam amalan, kalau tak bertambah rasa, tak berkat amal. Jadi nak berkat amal, kena bertambah rasa. Tambah umur, tambah ilmu, tambah amal, tambah rasa. Jadi rasa ni, biar kita ni memang orang dosa, tapi biar rasa berdosa. Ni orang berdosa, tak rasa berdosa. Ni sifat syaitan. Tuan apa yang dirahmati oleh Allah SWT, dia panggil sifat kibir, besar diri. Takkan masuk syurga orang yang ada sifat kibir, yakni takabur, besar diri. Tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali lagi, tengok jika kamu mengenali Tuhanmu dengan sebenar-benar ma'rifat. Gapo dia ma'rifat? Ma'rifat ni bahasa Arab. Bahasa Melayu mengenal. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal. Ma'rifat ni mengenal. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Jika kamu mengenali Tuhanmu dengan sebenar-benar ma'rifat. Oh, dia ni orang ma'rifat ni. Orang ke dia ma'rifat. Bukan hak jual karipap. Ma'rifat ni orang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, pasti kamu akan menjadikannya sebagai sahabat. Bukan sahabat serupa manusia ni. Ayatnya Allah ni sentiasa bersama dengan kita, susah senang. Kita buat gapo dia mengetahui isi zahir, isi batin kita. Dia Maha melihat. Ni makrifat. Makrifat. Seperti ada tok guru pondok zaman dulu, dia nak tengok anak murid dia ni faham ke tak hak dia ngajar. Dia pun bagi seekor sore ayam. Lepas tu bagi pisang.
Dia royak kepada anak murid dia, mugilah mana-mana pun musmelih ayat ni tepat hak tak ada orang lihat. Mu rasa tak ada orang tengok mu, tak ada orang lihat mu, musmelih ayat situ. Maka gini nusuk belakang ala hutan, tepi bukit, tepi sungai, belakang bangunan, bawah rumah. Tengok tak ada orang, pakat semelih. Patu wak mari belakang depan Tok Guru, semelih belakang tinggal sore je. Sore tak semelih ayat. Tok Guru dia kata gana, bapa mu tak semelih? Hai Tok Guru, jawab anak murid dia, ambo nak semelih gana. Duk situ terasa dilihat, duk sini terasa dilihat, duk belakang bangunnya terasa dilihat, ada yang melihat. Dah orang lain ni boleh semelih, apa mu tak boleh semelih? Kita puas nusuk dah Tok Guru, kita rasa macam dilihat. Tanya Tok Guru, dilihat oleh siapa? Allahu Azza wa Jal. Maka tahulah Tok Guru, seorang ni je hak faham, hak ngaji tauhid dengan dia. Inilah kata Tok Guru, mu seorang je hak benar-benar makrifat. Pergi semana pun Allah bersama. Dan kamu meninggalkan yang lain daripadanya. Maka bila kita makrifat mengenal Allah, kita tak perlu benda lain dah. Kita hanya yakin dengan rezeki Allah, yakin dengan perlindungan Allah, yakin dengan kasih sayang Allah. Ada orang dia nego, dia tak berapa yakin dengan rezeki daripada Allah. Lagu mana? Dia ambil azimat-azimat tertentu, gantung situ, gantung sini, tok bawah kapek, tok bawah kedah, bawah apa? Bawah dia, tok atas dia, tok dalam laci. Ambil ngatuk bomo. Bapa? Nego-nego Ustaz ni pelari. Siapa hok bagi rezeki? Lagu mana benda hok petok gulung-gulung tu boleh melari ke rezeki? Macam mana benda tu ikhtiar? Dia panggil orang kok. Boleh masuk dalam masa kira sepi ke dok pun. Patu mulalah putus asa. Dia tak rasa Allah yang memberi rezeki. Nak lari, pelari sebenar adalah masuk biar sedap, tepak biar suci, bau biar wangi, kedar biar tengok menyelera ke iklan dia. Orang pergi sampai dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena rasa makrifat Allah Maha melihat dan bersama dengan kita susah senang. Dan jika kamu tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, maka janganlah kamu mengosong siang dan malammu daripada waktu yang telah kamu tentukan untuk bersunyi diri. Dipanggil dalam bahasa Arab uzlah, mengasingkan diri dari kesibukan, untuk bersunyi diri dengannya khalwat. Tu khalwat, duduk sorang tapi terasa macam bersama Allah. Bersunyi diri dengannya dan kamu berlazak-lazak dapat bermunajat dengannya. Ambo ada seorang saing, dia kena kanser darah baru je. Dia rasa gelak hilang dunia, rasa nak berhenti kerja, nak berhenti ngajar dan sebagainya. Putus asa dia. Dia ustaz. Kemudian hak dia buat adalah duduk senyap seorang dalam bilik. Semaya dia bersujud pada Allah, merintih munajat pada Allah. Lalu kembali kekuatan dia untuk melawan penyakit itu. Kembali semangat dia balik. Wallahi dia kata tak ada nikmat yang lebih sedap atas dunia ni, nikmat makan ko, nikmat bini pak ko, nikmat jutawan ko,
nikmat pakaian mahal ke, kereta mahal ke, rumah besar ke, tidak ada nikmat yang lebih hebat daripada munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata berlazat-lazat munajat dengan Allah itu nikmat besar, dia kata. Oh, tanya dia susah, dia rasa susah betul. Kena cancel darah. Hari sebulan 6,000 ubah. Tu pun bukan untuk menyembuhkan, untuk bertahan. Maka dia munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata sedap munajat pada Allah. Tak ada dah. Tempat hak luah, kita luah ke manusia kadang tak hilang resah gelisah. Tapi bila luah kepada Allah, hilang resah gelisah, ketakutan dan sebagainya. Maka kita, tuan-puan, kata Imam Ghazali ni, kita dalam waktu 24 jam ni kena ada waktu me time, dipanggil orang putih panggil. Me time ni waktu kita bersendirian daripada ahli keluarga, daripada kesibukan kerja, daripada tempat bising orang ramai. Kena ada dalam 10 minit, setengah jam, sejam sehari, khalwat kita, berkhalwat dengan Allah, asingkan diri, munajat pada Allah. Tu duduk macam orang zaman dulu lah, dia tapo ada hak molek, ada hak tak molek. Hak moleknya dia asing diri, tadabbur alam. Bukan niat tak molek, niat molek untuk berzikir pada Allah. Lalu dia zikir, bukan baca benda lain. Tu mengasingkan diri. Sebulan sekali, setahun sekali dia pergi asing diri, munajat pada Allah. Pada ketika itu sudah menjadi kewajipan ke atasmu supaya mempelajari adab-adab persahabatan dengan Allah. Adab-adab kita dengan Allah dalam kehidupan seharian ni lagu mana? Okey. Adab-adabnya ialah muka surat 151. Pertama, menundukkan kepala di hadapannya. Waktu bila semaya. Sebab tu semaya kena tengok dada ngadap kiblat. Mata kiblat dia mana? Mata kiblat dia tengok tempat sujud. Mata kiblat dia tengok tempat sujud. Dada ngadap kiblat. Jiwa kiblat dia mana? Jiwa kiblat dia mentadabbur bacaan dalam semaya. Jadi masa semaya jangan kita akak kepala tengok atas, kiri, kanan. Tengok di tempat sujud. Menundukkan kepala di hadapannya. Waktu kita ibadah, walaupun bukan solat, duduk saja nak ibadah, duduk berzikir. Jangan kita berzikir ni tengok atas, lengok kepala. Tunduk di bawah. Beradab kita dengan Allah, menundukkan jiwa dan juga jasad kita kepada Dia. Setara ngadap sultan, kita tak berani akak gitu kepala. Tunduk. Nombor 2, merendahkan pandangan di hadapannya. Maksud merendahkan pandangan di hadapannya, kita tuan pada rahmati Allah SWT, kita pandang dengan pandangan positif. Pandai dengan pandangan harap Allah kasih pada kita, harap Allah melihat kita, harap Allah pandai kita dengan rahmat Dia, yakni dengan kasih. Ya Allah, pandanglah aku dengan pandangan rahmat kasih-Mu, janganlah Engkau memandangku dengan pandangan kehinaan, pandangan kemurkaan-Mu. Itu. Merendahkan pandangan di hadapannya. Tunduk kepala, rendah pandangan. Nombor 3, menumpukan perhatian kepadanya. Supaya ginilah tuan-tuan, kita kecek dengan mak ayah. Mak ayah kecek kita, kita kecek dengan dia sambil main handphone ataupun sambil main game. Mak ayah ketegur, mak kecek dengan kita, kecek dengan mak ayah pun tak tengok mata sini. Aku paling kau ni kak kecek bila main telefon dengan aku ni. Tu. Kurang ajarlah anak tu.
Apatah lagi dengan Tuhan yang menjadikan kita. Bila kita beribadah kepadanya, kena menumpukan perhatian kepadanya, yakni kepada bacaan kita tadi. Bila kita baca, tuan-puan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Biar mari tadabbur dalam jiwa kita. Allah jawab, hamba-Ku sedang puji Aku tu. Hamba-Ku sedang puji Aku. Hamadani abdi. Kemudian kita baca pula Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hamba-Ku sedang puji Aku dengan sifat-sifat Aku. Allah jawab tu. Jadi maksud nombor 3 ni, menumpukan perhatian kepadanya, seperti kita sedang berkata-kata dengan Allah waktu ibadah. Dalam Fatihah Allah jawab. Dia ada 3 pembahagian surah Fatihah. Ayat 1 hingga 4, ayat puji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Allah jawab, hamba-Ku sedang memuji Aku dengan kekuasaan-Ku. Itu. So package. Masuk bahagian kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Allah jawab, apa sahaja permohonanmu minta pada Aku. Allah jawab, Aku mustajab. Batu niat dalam kitab Muniatul Musalli bila kita baca wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sunat kita mari dalam jiwa minta hajat kita dengan Allah, berdoa. Hajat ke apa? Kalau dalam semaya tak payah minta benda lain lah, minta nak mati dalam husnul khatimah. Tu je. Jangan minta banyak sangat dalam masa baca ni. Sebab kita waktu singkat kan baca Fatihah, minta paling penting mati husnul khatimah bi qauli la ilaha illallah. Maknanya kena menumpukan perhatian kita kepada Allah waktu kita ibadah. Yang keempat tu apa? Adab-adab kita dengan Tuhan, mengekalkan diam, tidak bercakap-cakap ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita baca Quran. Kita duk baca Quran, orang pun mari wi salam, Assalamualaikum makruh. Orang hak wi salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran, kerana ketika itu dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Kita kena tunggu alik belakang lah, tunggu tepi ke, biar dia habis baca sadaqallah. Kita mengekalkan diam, tidak bercakap-cakap, ataupun ketika kita bertasbih, bertahmid, biar habis dulu baru kita buat. Ataupun orang nak mari buat, kita perhabis dulu zikir baru kita buat lah dengan dia, perhabis molek. Mengekalkan diam, tidak bercakap-cakap. Nombor 5, mendiamkan segala anggota badanmu, yakni semasa kita dengan Allah beribadah, kita tidak banyak sangat pergerakan, terutama dalam semaya lah. Bila banyak sangat pergerakan, dipanggil kita mudah lalai. Bila banyak pergerakan, kita mudah lalai. Tuan-puan, ada orang zikir sambil joget? Ada? Ni ada. Orang mau belajar dengan Tok Guru Ambo, dia kata boleh kita zikir sambil joget. Moga nak mengingati Allah sambil bangun duduk baring kan. Dia duduk joget sambil diri joget, dia ada joget dia. Ambo nak tanya sekarang, khusyuk apa? Zikir sambil joget. Kalau gerak gitu tak apa, ni pergerakan fitrah. Tapi kalau bergerak tu melampaui batas sangat sehingga lompat-lompat siapa zikir. Lompat-lompat siapa.
Ini dah melampaui batas. Sebab apa? Mustahil khusyuk. Sebab kita duduk semaya, pergerakan hak comel, tak boleh nak paling belakang, tak boleh nak jalan, tak boleh nak makan minum pun, tu pun tak khusyuk dah. Apatah lagi bila macam zikir, macam joget pula lagilah. Itu kita membohongi diri sendiri. Tidak. Jadi nombor 5 ni, mendiamkan segala anggota badanmu ketika beribadah, supaya fokus kepada bacaan dan ibadah tersebut. Kecuali pergerakan ibadah macam rokok, sujud tu lain lah. Nombor 6, adab-adab kita dengan Tuhan lagi adalah bersegera mengikuti perintahnya. Mana-mana yang Allah perintah seperti solat fardu, maka bersegera menunaikan di awal waktu. Itu adab kita dengan Allah. Boleh je nak semaya akhir waktu. Cuma berasak sikit ya kubur. Biasa sengaja lambatkan solat akhir waktu. Tapi kalau tak sengaja ada urusan, buat macam mana? Tapi antara adabnya adalah segera mengikuti perintahnya. Mana-mana perintah Allah, kewajipan bersegera. Nombor 7, adab kita dengan Allah lagi adalah menjauhi larangannya. Bukan buat, bukan tinggal menjauhi. Maknanya sebelum buat lagi, benda tu mari, kita kena jauh dah. Setiap tegahan Allah SWT kena menjauhi. Bukan jangan buat, menjauhi. Sebelum buat lagi, dekat pun tak boleh. Nombor 8, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, antara orang yang jaga adab dengan Allah, bila dia nak pergi ke sesuatu tempat maksiat, dia tahu tempat tu maksiat, dia rasa nak pergi. Bila dia pergi tu, dia nak tekan minyak kereta tu, kaki dia akan ketar tu apa? Ketar. Sebab dia tahu tempat tu tempat maksiat, dia akan pergi, kaki tu jadi ketar. Tu. Orang yang tak biasa ambil rasuah, orang nak uwi rasuah tu, dia tak benar dari jiwa dia, dia keluh kesah. Tapi kalau tak ambil nak guna, bila dia nak ambil, tangan dia akan jadi ketar, peluh ni. Orang tak biasa kan. Itu ada iman, ada takwa. Itu takwa tu. Jadi ketar tangan nak terima. Apa ketar? Takut benda tu salah kan. Jadi takut. Sampai dirahmati Allah, itulah takwa. Jadi benda ni kena jauhi. Benda-benda larangnya Allah kena jauhi. Sikit lagi. Adab-adab kita dengan Khalik pencipta kita, nombor 8. Jangan menyangkal takdirnya. Tiap-tiap takdir yang Allah takdirkan kepada kita, baik buruk, kena kita terima. Kena terima. Benda tu jadi dah. Tanpa hak kita nak pun, kadang tak jadi, hak kita tak jadi. Jangan menyangka takdirnya. Apalah hidup aku malas ya Allah, apa mu buat aku gini. Jangan. Itu adalah sifat syaitan. Iblis dia tak redha dengan takdir Allah, yang menjadikan dia iblis. Dulu Azazil, dia tak redha dengan takdir Allah sebegitu. Dia rasa Allah tak adil dengan dia. Jangan menyangka takdir ya. Takdir baik buruk, izin kauni, izin kauni qadari, izin syar'i. Allah izin benda buruk tu jadi, Allah izin benda baik tu jadi pada kita dengan izin Allah, biiznillah semua sekali. Maka kita terimalah takdir itu dengan baik dan cari sebab untuk redha. Nombor 9 tu apa? Adab kita dengan Tuhan, mengekali zikir, ingat kepadanya. Zikir-zikir ni mengingati, ingat kepada Allah. Sebab apa kita kena sentiasa zikir? Supaya kita sentiasa ingat kepada Allah. Jalan nak ingat kepada Allah adalah dengan jalan zikir, yakni mengingati Allah dengan jalan memuji Allah, melakukan amal kebajikan, takut nak buat maksiat. Itu zikir pada Allah. Maka sentiasa puji agung Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Baca sama.
Nombor 10, melazimi fikir mengenainya. Tak ada zikir. Zikir-zikir ni kita cari jalan nak ingat pada Allah. Solat ke, puasa ke, buat amal kebajikan. Nombor 10 ni beza, dia melazimi fikir. Fikir kebesaran Allah. Tengok langit, ya Allah hebatnya langitmu, tidak bertiang tapi kekal di atas. Tengok. Ya Allah hebatnya, tinggi sungguh bukit yang engkau jadikan. Tapi engkau beri ilmu pada manusia, dapat runtuh bukit yang tinggi itu. Jadi comel yang buat. Tu. Fikir. Bagaimana air terjun tu boleh hadir, boleh ada, mengalir di setiap sungai. Itu Allah. Allah SWT punya kerja. Maka melazimi fikir mengenai kebesaran Allah. Ya Allah, lagu mana anak dalam perut scan apa gitu je, tapi kita tak tahu jari ada berapa, darah jalan lagu mana, rambut tumbuh kedok, gapo dia makan dalam perut. Fikir, oh hebatnya Allah, kebesaran Allah. Daripada air mani jadi serupa darah, jadi seketul daging, kemudian tumbuh tulang, kemudian Allah balik tulang tu dengan daging, fakasawna al-izama lahma, kemudian jadi sistem saraf, kemudian tumbuh panca indera, mata, telinga, kaki, tangan. Allah hebatnya Allah. Bisa Allah buat. Allah melazimi fikir mengenai Allah. Itu adab kita dengan Allah. Lagi sebelah sikit lagi, mengutamakan yang hak atas yang batil. Mengutamakan kebenaran berbanding kebatilan. Kita jangan sokong kebatilan. Jangan sokong, jangan biar. Contohnya ada kemaksiatan di kampung kita, ada kebatilan. Ada tuk bomo duk sihir orang, duk buat jahat orang. Kita tak boleh duk senyap. Tak boleh start lama dia buat kambur pula. Duk senyap membiarkan kejahatan berleluasa, membiarkan kebatilan bermaharajalela, itu dah maksiat dah. Itu dah maksiat dah. Membiarkan kemaksiatan itu bermaharajalela, itu sudah kita buat maksiat, iaitu membiarkan kejahatan disebar luas. Tak boleh. Utamakan yang hak atas yang batil. 12, jangan berharap kepada makhluk, tapi berharap kepada Allah. Minta tolong dengan makhluk boleh, tapi harap hanya pada Allah. 13, tunduk kerana kehebatan Allah. Tiap-tiap kehebatan Allah yang terjadi atas muka bumi ini, tsunami, itu lebih pada bala itu banjir, pokok tumbuh, hebat tanah tu. Tanah tumbuh. Siapa yang menumbuhkan pokok? Allah. Kita je tanah padi je, gala je. Hak tumbuh Allah yang menumbuhkan. Kita balik tidur, macam mana dia jadi pohon besar, pohon naik. Kemudian pokok padi tumbuh, semakin membokok ke bumi. Tunduk ke bumi. Oh hebatnya kehebatan Allah SWT. Tanah gapo pun tanah tempat kita ni tumbuh. Tak tanah punya tumbuh rupu. Begitulah asal usul kita tanah. Kita tanah gapo dalam badan kita ni. Tanah dengan akidah gapo. Tanah dengan kepercayaan gapo. Tanah dengan rasa gapo. Kerana kita asal tanah, kita ni tempat menanam. Kita tanah hak tu, tumbuh hak tu. Tanah sifat mazmumah, maka hidup dengan sifat sikap mazmumah. Kita tengok gapo kita tanah. Sekarang kita sedang tanah adat-adat dengan Tuhan. Tanah tengok tanah. Sikit lagi tuan-tuan. Nombor 14, adat dengan Tuhan, pecah hati kerana malu daripadanya. Malu kerana sikit amat, malu kerana mengerjakan maksiat, malu kerana duk keluh kesah dengan nikmat yang Allah bagi, malu kerana duk deki dengan nikmat yang Allah beri pada orang lain. Malu kita pada Allah. Nombor 15, merasa tenang dalam kehidupan kerana percaya dengan jaminannya.
kena rasa tenang dalam kehidupan kita. Sedikit sebanyak Allah beri rezeki kepada kita, kita akan tenang kerana kita yakin percaya dengan jaminan rezeki dari Allah. Kita nak hidup tenang mudah ya. Tak usah cara dengan nikmat orang lain, cara dengan nikmat kita. Kita duk cara hak orang lain dapat, duk cara hak orang lain boleh nikmat. Dia mari deki, dia mari tak puas hati, tak tenang hidup. Jadi nak tenang hidup usah cara dengan nikmat hak orang lain boleh, tapi cara dengan nikmat hak kita boleh ya. Tenang hidup. Nescaya cukup. Nombor 16, bertawakal kepada kelebihannya kerana percaya dengan pilihannya. Tawakallah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Last. Dan semua adat ini sepatutnya menjadi syiar, yakni lambang bagimu di waktu siang dan malam bersama dengan sahabatmu Tuhanmu yang tidak pernah bercerai, yakni yang tidak pernah leka daripada memerhatikan kita, mengetahui isi hati kita, tahu apa yang kita buat, mentakdirkan hidup mati kita, gerak geri kita dan sebagainya. Sedangkan makhluk kesemuanya berpisah daripadamu pada setengah waktu. Meskipun kita pergi kerja bersama dengan kawan kita, balik kerja kat aku rumah masing-masing, tapi Allah tak begitu. Allah sentiasa bersama dengan kita dan dia tidak pernah tidur. Kita je tidur. Tuhan pada rahmat dari Allah SWT. Itulah sedikit sebanyak adab kita dengan Al-Khaliq pencipta kita, supaya kita jadi orang hamba yang beradab dengan dia yang menjadikan kita ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah was salamah fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.